Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang ketiga, keselamatan. Unit yang ke-9, beringat sebelum terkena. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu usah panik dalam standard pembelajaran 1.3.1. Dari segi kandungan 1.3 ini, kita akan bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dari segi standard pembelajaran 1.3.1 ini, kita akan bercerita dengan sebutan dan intonasi serta gaya yang sesuai. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita berdasarkan 5 bahan grafik dengan sebutan dan intonasi dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita berdasarkan 4 daripada 5 bahan grafik dengan sebutan dan intonasi dengan betul secara individu. Jadi, cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 63. Dalam tajuk kita pada hari ini iaitu usah panik. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan cerita ataupun bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks kamu. Kita perlu membaca dan memahami bahan grafik. Seperti biasa, cikgu akan jelaskan apa yang terdapat dalam bahan grafik dan apa yang perlu kamu lakukan. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Usah panik. Afifi mengikuti Encik Nazri ke Wisma Kencana. Encik Nazri ingin berjumpa dengan rakannya di Aras 14. Mereka, cuba kamu lihat, nampak tak ruangan yang perlu kita lengkapkan dengan cerita berdasarkan grafik ini. Ya, cerita ini berkaitan tentang Afifi yang telah mengikut ayahnya Encik Nazri ke Wisma Kencana dengan tujuan berjumpa rakannya di Aras 14. Mari kita lihat grafik ini satu persatu. Okay, grafik yang pertama, jika kamu lihat ini, perasan diberi memasuki lift, menekan butang lift. Jadi Encik Nazri dan Afifi telah memasuki lift lalu menekan butang lift. Yang kedua, tiba-tiba apa yang berlaku? Pintu lift tidak boleh dibuka. Jadi Encik Nazri ni teringat beberapa larangan ya sekiranya berlaku. Pintu lift tidak dibuka. Yang pertama, tidak melompat atau merosakkan peralatan di dalam lift. Yang kedua, tidak membuka pintu lift secara paksa. Yang ketiga, tidak memanjat keluar melalui shielding lift. Okey, ini peraturan yang perlu kita ikut ya sekiranya pintu lift yang kita naiki itu tertutup dan tidak boleh dibuka. Inilah maksudnya jangan panik ya. Mungkin ada orang yang panik, dia akan melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dinyatakan dalam poster itu. Jika berlaku perkara ini, pastikan perbuatan-perbuatan itu tidak kita lakukan kerana ia boleh mendatangkan bahaya. Okay, kita teruskan pada grafik yang ketiga. Ya, dalam grafik yang ketiga ini, Encik Nazri telah menghubungi bilik kawalan ya. Dan dia memastikan dirinya dan orang lain berada dalam lift tidak panik. Ya, perlu ambil tindakan. Ya, salah seorang yang berada dalam lift perlu menelefon kerana di dalam lift itu telah letakkan button untuk kecemasan. Okey, seterusnya. Duduk dan bertenang berjaya dibuka. Ya, lift yang tidak boleh dibuka tadi berjaya dibuka oleh pasukan penyelamat. Dan mereka duduk dalam keadaan tenang di dalam lift. Ini amat penting ya untuk memastikan tidak berlakunya keadaan panik. Dan yang terakhir, pasukan penyelamat telah mengucapkan terima kasih kepada Encik Nazri kerana berjaya mengawal situasi tersebut. Jadi, ini yang perlu kita lakukan sekiranya kita berada di sesuatu keadaan yang panik. Mesti kita bertindak secara rasional. Mari kita lakukan aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang pertama bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi kita perlu melengkapkan frasa dan grafik ini menjadi ayat yang lengkap.
Ya, tadi cikgu dah ceritakan grafik yang pertama tentang Encik Nazri dan Fifi yang memasuki lift. Jadi apa yang boleh kita jadikan di ayat? Mari kita baca. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift untuk ke tingkat 14. Mereka menanti dengan sabar untuk tiba ke destinasinya. Okay, ini grafik yang pertama. Grafik yang kedua, tiba-tiba pintu lift tidak boleh dibuka. Dan mari kita lihat apa ceritanya. Apabila lift tiba di tingkat 14, pintu lift tidak dapat dibuka. Encik Nazri teringat akan larangan yang terdapat dalam poster di pintu masuk lift tadi. Ya, ini yang cikgu ceritakan tadi tentang larangan yang perlu diikuti seandainya kamu terlibat dalam situasi ini. Okey, grafik yang ketiga. Ya, nampak dalam grafik Encik Nazri bertindak untuk menghubungi bilik kawalan. Encik Nazri menekan butang kecemasan lalu menghubungi bilik kawalan. Beliau mengingatkan orang-orang yang terperangkap di dalam lift itu agar tidak panik. Jadi, inilah tindakan yang sebaik-baiknya dilakukan oleh Encik Nazri. Kita lihat grafik yang seterusnya. Encik Nazri juga meminta mereka duduk dengan tenangnya. Tidak lama kemudian, pintu lift berjaya dibuka oleh anggota bomba dan penyelamat. Ya, ini berdasarkan grafik dan frasa yang diberikan. Kita sambung. Akhirnya, mereka berjaya keluar dari lift dengan selamat. Anggota bomba dan penyelamat mengucapkan terima kasih kepada Encik Nazri kerana bertindak bijak. Encik Nazri pula memuji anggota bomba dan penyelamat yang bertugas dengan dedikasi. Okey ya. Telah selesai kita lengkapkan cerita ini. Kamu boleh membaca cerita yang lengkap ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ya, kamu boleh hantar rakaman tugasan yang pertama ini kepada cikgu. Mari kita lihat tugasan yang kedua. Okay, tugasan kedua masih lagi dalam kemahiran yang sama iaitu bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul ya tentang tajuk. Di sini cikgu sertakan poster 10 tip menjadi murid cemerlang. Ya. Yang pertama, yakin kepada diri sendiri, sentiasa melihat pelajaran dari sudut positif, bijak mengurus masa, mentaati perintah agama, tetapkan matlamat dengan jelas, belajar secara berterusan, guna kaedah belajar yang sesuai dengan diri anda, menghormati ibu bapa, berdisiplin dan juga mentaati guru. Sini dalam poster ini dikongsikan 10 tip bagaimana menjadi seorang murid yang cemerlang dan berjaya. Ya, cuba kamu tanya diri kamu, adakah kamu telah menepati 10 kriteria ini? Jika belum, kita perlu mencari dan terus juga berusaha untuk memastikan kita dalam kalangan murid yang cemerlang. Okay, tugasan yang kedua kamu, iaitu ceritakan kepada guru kamu bagaimanakah kamu boleh menjadi murid yang cemerlang. Lakukan tugasan secara rakaman iaitu aktiviti bertutur. Ya, jadi kamu jadikan dia satu cerita, kamu boleh ambil tip-tip ini dan kamu hantarkan rakaman secara cerita. Ya, untuk memastikan kamu menjadi murid yang cemerlang. Apa perlu kamu lakukan satu persatu. Ya, kamu boleh cerita 10 tip ini ataupun kamu ambil beberapa tips dan jadikan dia cerita, kemudian buat rakaman, hantar pada guru kamu. Okay, berdasarkan topik yang kita belajar tentang usah panik tadi, nilai murni di sini ialah kita harus sentiasa bertindak rasional dalam apa jua keadaan. Ya, sekiranya berlaku sesuatu musibah pada kita, kita perlu melakukan ataupun mencari jalan penyelesaian yang terbaik dan rasional. Ya, yang memastikan semua berada dalam keadaan yang selamat. Baiklah murid-murid, berakhirnya perkongsian cikgu tentang aktiviti dan nilai murid ini, maka berakhirlah video pembelajaran cikgu pada hari ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.